Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muka 123 143. Bismillahirrahmanirrahim. Hari itu kita baca tentang hadis Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi SAW bersabda sa'atan wa sa'ah. Sa'atan wa sa'ah maksudnya lama-lama sekali. Sa'atan wa sa'ah. Ketika Hanzalah, Sayyiduna Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, nafaqa Hanzalah, telah menjadi munafiklah oleh Hanzalah. Lalu diceritakan tentang kenapa ia melakukan sedemikian, kenapa itu berlaku. Kerana suatu duduk dalam majlis Nabi SAW, mereka merasakan seolah-olahnya nampak syurga dan neraka depan mata. Tetapi apabila pulang ke rumah, bergaul dengan keluarga, apabila bersama dengan masyarakat, maka bersama dengan tempat kerja dan sebagainya, maka apa yang mereka rasakan itu telah pun hilang. Lalu Nabi SAW menyatakan, kalau kamu kekal dalam majlis kamu seperti mana bertemu dengan aku, nescaya kamu akan disalami oleh para malaikat. Tetapi sa'atan wa sa'ah, suatu ketika lama-lama sekali. Maka dihuraikan oleh ulama, maksud sa'atan wa sa'ah ini iaitu satu masa, sa'atan wa sa'ah, satu masa kita beribadat, satu masa kita menuntut ilmu, satu masa kita berzikir, dan satu masa yang lain kita bergurau, kita melawak. Dihuraikan sebagai sa'atan tahduruna majalis al-dhikr wa sa'atan tata'abbadun Allah azza wa jal, tusallun wa tadhkurunah wa taqra'una al-Quran. Satu masa kamu menghadirkan diri dalam majlis zikir, satu masa kamu beribadat kepada Allah, kamu semayang, satu masa kamu baca Quran, wa sa'atan taqumuna bihuquqil azwajil wal aulad, dan satu masa yang lain kamu menunaikan kewajipan kamu terhadap istri, suami dan anak-anak. Wa taqumuna bima yuslihu ma'ayishakum,
minal umuri allati la budda lil insani minha, dan kamu menunaikan apa yang membawa kebaikan kepada kehidupan kamu berupa perkara-perkara yang mesti manusia lakukan, iaitu kamu mesti bekerja, kamu mesti bertemu orang ramai, masyarakat. Maka ada masa kamu dengan Allah, ada masa kamu dengan orang. Ada masa kita kena pergi pasar, beli barang, beli ikan, beli lauk, beli sayur. Ada masa kita pergi supermarket, ada masa kita pergi makan kenduri, ada masa kita pergi ziarah orang sakit, ziarah orang mati. Jadi kerja kamu dengan masyarakat kamu teruskan, pergaulan dan kehidupan kamu dengan ahli keluarga kena ada. Dalam masa yang sama kamu dengan Allah juga kena ada. Itu maksud sa'atan wa sa'ah. Sa'ah satu masa, sa'ah dan satu masa yang lain. 3 kali Nabi SAW ulang. Lakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah. Sekali satu masa dengan satu masa. Nak habaq kepada kita bahawa kehidupan kita ini mesti ada jadual, mesti ada pembahagian. Masa ni kita dengan Allah Ta'ala, kita duduk atas jadah ibadat pada Dia. Masa ni kita berzikir. Dan ada masa kita dengan ahli keluarga, dan ada masa kita dengan luar daripada ahli keluarga kita. Dan kita cerita hari itu kisah Nu'aiman radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, kisah yang berlaku dengan antara Nu'aiman dengan Suwaibit, seorang sahabat nama Suwaibit ibni Harmalah, yang merupakan salah seorang tentera Badar. Suwaibit ibni Harmalah radhiyallahu anhu wa huwa badriyun. Dia ni tentera Badar. Hijau pun sebut pun susah. Sin waw ya ba ta. Seorang nama Nu'aiman, seorang nama Suwaibit. Dan kisah mereka berdua bahawa Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar ke Syam bersama Abu Bakar, bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ialah Nu'aiman dengan Suwaibit. Wa kana Suwaibit 'ala zad. Suwaibit ini ditugaskan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjaga bekalan, jaga bekalan makanan. Wahai Suwaibit, saya nak pergi buat satu urusan, kamu duduk tani jaga makanan kita. Faja'ahu Nu'aiman faqala at'imni. Nu'aiman mai jumpa Suwaibit. Nu'aiman kata, jamu saya makan. Jawab Suwaibit, la hatta yaji'a Abu Bakrin. Tak boleh, melainkan setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu mai dulu, datang dulu. Saya tak mau bagi makanan ni kepada kamu selagi ketua rombongan kita Abu Bakar tak selesai berurusan dan tak kembali kepada kita. Wa kana Nu'aimanu midhakan. Nu'aiman ni seorang yang suka ketawa, suka bergurau. Faqala la ughidhannaka. Kata Nu'aiman, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau marah. Bahasa kita, aku akan perkena kamu. Faja'a ila nasin jalabu zuhran. Lalu ia datang pergi kepada orang ramai. Faqala ibta'u minni ghulaman arabiyan farihan wa huwa dhu lisanin.
belilah daripadaku seorang hamba berbangsa Arab, farihan yang pintar dalam pekerjaan. Farihan ni pandai bekerja. Wa huwa dzu lisanin, dalam masa yang sama dia pandai bercakap. Kerja pandai, cakap pun pandai. Wa la'allahu yaqulu lakum ana hurrun. Cuma mungkin dia akan kata kat kamu, aku merdeka. Fa in kuntum tarikihi lidzalika fad'uhu la tufsidu alayya ghulami. Kalau kamu tak ada masalah dengan masalah dia, dengan kata-kata dia itu, silalah ambil, silalah beli dengan harga murah. Maka jawab oleh mereka, bal nataba'adu minka bi'ashr, bal nabta'hu minka bi'ashri qala'is. Bahkan kami nak beli kepada engkau dengan harga 10. Tak tahulah 10 apa zaman tu, dengan harga sekian. Fa aqbala biha yasuquha. Maka kaum yang membeli itu pun pergilah kepada Nuaiman. Wa aqbala bil qaumi ala hatta aqalaha summa qala dunakum hadza huwa hadza faja'a al qaum. Mereka pergi ramai-ramai sampai dekat Suhaibit. Dia pakai hak ni yang kita beli tak sah. Faqalu li Suhaibit, mereka berkata kepada Suhaibit, qad ishtarainaka, sesungguhnya kami telah membeli engkau. Pihak kat Suhaibit, tuan hang jual dah hang kat kami, kami dah beli dah hang. Faqala Suhaibit huwa kazib, ana rajulun hur. Kata oleh Suhaibit, dia pembohong, dia telah berbohong, saya seorang lelaki yang merdeka. Dia pun jawab, qad akhbarana khabaraka, sesungguhnya tuan hang dah habaq kat kami perangai hang. Perangai hang kata tak mengaku hamba ni, tuduh pula dia pembohong. Tuan dia hang dah habaq dah kat kami tadi. Fatarahul habla fi raqabatihi, lalu depa baling tali di tengkok dia. Sahabat mak koboi, pusing-pusing buh tali di tengkok, jerak tengkok, tarik heret dia. Wa zahabu bihi, depa heret dia. Wa jaa Abu Bakrin, dan telah datanglah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fa ukhbira, maka diceritakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu apa yang terjadi. Fa dhahaba wa ashabun lahu, maka Sayyidina Abu Bakar pun pergi berjumpa dengan orang-orang hak beli tadi dan cerita perkara yang sebenar. Lalu bagiak balik duit daripada tadi. Falamma aadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar, apabila mereka kembali ke Madinah, mereka cerita kisah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu haulan, maka Nabi SAW pun senyum bersama para sahabatnya. Sahabat pun ketawa sampai 1 tahun. Setahun duk ulang cerita tu, duk gelak. Cerita ni dalam kitab Usudul Ghabah, jilid yang kelima, muka surat 350. Usudul Ghabah tentang kehidupan as-sahabah. Dia ada nama Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, ada Usudul Ghabah, ada Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, nama-nama kitab yang cerita riwayat hidup para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang saya beli nama dia Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ada cerita seorang lelaki buta. Seorang lelaki buta.
Nama dia Makhramah ibnu Naufal Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Lelaki ni buta, dia berjalan satu hari, kemudian dia kata, Kak Nuaiman, qudni, tolong pimpin saya ataupun tuntun saya. Dia buta, tak nampak jalan, minta tolong orang pegang lah. Hatta abul, saya nak kencing. Arab kalau kencing ni dia panggil baul. Ada cerita kawan kita, dia cerita Arab naik kereta, Arab main berarab kan, duk naik kereta, naik lebuh raya. Kawan yang bawa kereta ni tak kerti cakap Arab, Arab ni tak kerti cakap Melayu. Naik kereta bawa api nak pergi ceramah tuan-tuan nak. Sampai tengah jalan Arab tu nak kencing. Arab tu kata, baul, baul. Baul mana aku nak kencing, baul tu mana kencing. Yang Melayu ni tak faham, ish, awak Arab ni kacau, baul aku tak faham. Kali lalu ke air anar, Arab tu tunjuk talam air anar. Dia pun tengok Arab tu, oh dia nak berhenti kot ni, baul-baul ni mana berhenti kot. Pasal dia paksa kita pergi air anar, pergi berhenti. Arab tu pergi kencing, jumpa Melayu. Melayu ni buat apa kata? Melayu beli ayak Red Bull. Dia faham dah bull rupanya nak minum ayak macam ni. Bull ni kalau kok ni Red Bull ke apa? Singa ke apa ayak tu? Pisau kat Arab tu. Nah, nak ayak Red Bull kan. Arab tu dah rengkah gelak. Aku makbul malah kencing faham ayak minuman tu. Jadi si buta ni dia kata, tolong pimpin aku Ustaz, aku nak pergi kencing. Fa akhadahu bi yadihi hatta ata bihi ila al-masjid. Fa ajlasahu fi muakhkharihi. Dia pegang kawan buta tu, dia pergi dalam masjid. Kawan tu nak pergi jamban. Dia heret kawan tu, dia pergi tak tengah masjid, belakang masjid, dia kata, ni sampailah jamban. Jadi yang kata nak kencing, orang dengar. Orang ramai dengar. Orang ramai jerkah ya. Woi, kencing apa ni masjid? Dia lari, kawan nak perkenal lah. Nuaiman ni pergi lari. Lepas tu si buta tadi tanya, siapa yang tuntun aku tadi ni? Sampai membuh tadi, aku abang nak kencing dia metak tengah masjid ni. Depa kata Nuaiman. Lalu dia bersumpah, marah sungguh kat Nuaiman, perkenal dia. Dia nak abang tak nak pergi kencing, tolong pimpin dia pergi jamban, dia pergi tak tengah masjid, suruh kencing tengah masjid. Lalu orang ramai tengok, dengar kata-kata dia, tengok, dia pun lari. Nuaiman ni hak perkenal ni lari. Lalu si buta tadi bersumpah dan bernazar, kalau aku jumpa dia sekali, aku nak pukul dia dengan tongkat aku. Lillahi ala qala lillahi alayya nadrun an adribahu bi'asaya hazihi in wajadtuh. Kalau aku jumpa kawan ni sekali lagi, aku nak tibai dia dengan tongkat aku. Saya perkenal aku. Orang pergi habaq kat Nuaiman. Kawan tu sumpah nak tiba nak pukul hang pasal hang perkenal dia. Fabalagha dhalika Nuaiman, maka sampailah berita itu kepada Nuaiman. Fajaa ilaihi, maka tak lama, setelah beberapa ketika, datanglah Nuaiman bertemu dengan si buta hak dia perkenal tadi.
Dia kata, ya Aban Nur, ya Abal Munawwar, hal laka fi Nu'aiman. Dia tukar suara. Dia tukar suara dia yang original kepada suara berlakon. Dia kata, nak jumpa Nu'aiman tak? Nak? Naam. Jawab si putra tadi, ya. Oh, kalau kamu nak jumpa Nu'aiman, aku tolong bawa. Dia heret pi. Dia kata, tu tengah duduk semayang. Dia bawa kawan tu si buta tadi. Dia kata, nu tengah duduk semayang. Kawan lah hati dia, saya pas semayang aku handuh. Kawan ni kenal aku, pas semayang ya aku tibai. Dia pitak, dia kata, tu tengah duduk semayang. Hak tengah semayang tu Khalifah Sayyidina Osman Ibn Affan. Dia boleh pergi berkenal dengan Khalifah. Dia kata ni, dia semayang depan hang. Saya habis semayang, hang buat apa hang kata. Tadi hang sumpah kan. Sumpah nak tibai dah, pas semayang hang tibai. Dia berkenal hang. Maka qala hadza Nu'aiman. Ni hak duduk depan hang ni Nu'aiman, hang cari. Hang duduk cari nak tibai. Fa'alahu bi'asahu. Dia pun ambil lajak saya, angkat tongkat saya nak hentam. Masa dia ambil lajak daripada belakang Khalifah, orang ramai melihat. Orang ramai kata-kata, Amirul Mukminin, oi buta, hang nak tibai tu hang tahu siapa? Tu presiden tu, Khalifah. Lepas tu dia tanya pula, man qadani, siapa yang pegang tangan aku tak tahu ni tadi? Dia faham Nu'aiman. Dia pula dah kenal aku. Akhirnya dia sumpah lagi, wallahi la ta'arradtu bisu'in ba'daha. Demi Allah, aku tidak akan menyakiti dia selama-lamanya. Aku tak mau buat dia. Buat dia lagi, dia kenal aku lagi. Ini cerita dalam kitab. Sebahagian kitab. Ada cerita riwayat daripada Rabi'ah bahawa Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah datang oleh seorang Arab Badawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia masuk dalam Masjidin Nabawi. Dia ikat ataupun dia memperdudukkan untanya di halaman masjid. Maka sebahagian sahabat berkata kepada Nu'aiman, kalau kamu boleh sembelih unta tu, kita pakat makan sama-sama. Kita tangin nak makan daging unta, lama tak makan daging unta. Nanti Rasulullah SAW bayar duit ke kamu. Lalu Nu'aiman pun sembelih. Arab Badawi tadi keluar tengok-tengok unta dia tak ada. Lalu dia berteriak, wa uqrah ya Muhammad. Dia kata, siapa yang beli unta saya, wahai Muhammad, siapa ambil unta saya, siapa yang menyebabkan unta saya dah mati. Maka Nabi SAW keluar dan bertanya, man fa'ala haza, siapa buat ni? Faqalu Nu'aiman. Dia jawab Nu'aiman. Fa'atba'ahu yas'alu anhu fawajaduhu fi dari Dhuba'ah ibn Zubair mustakhfiyan fa'ashara ilaihi rajulun wa rafa'a sawtahu yaqul ma ra'aituhu ya Rasulullah. Rasulullah pun pergi cari dengan sahabat tadi, dengan sahabat Nu'aiman duduk tang mana. Pipi Nu'aiman bersembunyi di rumah Dhuba'ah ibn Zubair. Maka sahabat tadi nampak Nu'aiman bersembunyi. Sahabat tadi pun pandai tak? Dia bilang, ya Rasulullah, Nu'aiman tak ada di sini. Nak bagi Nu'aiman dengar, tapi tangan duk tunjuk. Nu'aiman duk sembunyi.
Ya Rasulullah, Nu'aiman tak ada. Sahabat tu buat aku tu. Jadi Nu'aiman pun syok lah pasal apa? Rasulullah cari dia tak jumpa. Tapi sahabat menunjukkan dia duduk sembunyi. Wa asyara bi usbuhi haitsu huwa. Sahabat tadi tunjuk dengan jari tempat Nu'aiman bersembunyi. Fa akhrajahu Rasulullah pi kat dia, tak suruh dia keluar. Rasulullah tanya dia, ma hamalaka ala haza, apakah yang menyebabkan kamu melakukan sebegini? Lalu jawab oleh Nu'aiman, alladhi dallauka alayya ya Rasulullah, yang suruh saya sembelih ni kau hak tunjuk saya tadi. Humul ladzina amaruni, depa yang suruh saya buat. Faja'ala Rasulullah sallallahu yamsahu wajhahu wa yadhaku wa gharima samanaha. Maka Nabi SAW menyapu wajahnya dan ketawa kepadanya dan membayar ganti rugi terhadap harga unta yang disembelih tadi. Jadi salah seorang sahabat yang terkenal yang suka bergurau di zaman Nabi SAW, nama Nu'aiman ibn Amrin radhiyallahu anhu. Ada beberapa kisah lagi yang berkaitan dengan beliau. Yang jelasnya ini salah seorang sahabat yang terkenal dalam bidang bergurau di zaman Nabi SAW. Dan ulama pun sedemikian. Ada ulama yang bila dia bercakap dia akan sedih dan orang pun akan sedih. Orang tak akan keluar daripada majlis pengajian dengan dia melainkan sama-sama menangis dengannya. Dia cakap dia suka riau, orang mengaji pun riau juga. Siapa dia? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan dia ada adik-beradik. Adik-beradik dia ni ada hubungan adik-beradik mungkin berah ke apa sezaman dengan dia. Nama Imam Ibn Sirin, yang terkenal sebagai pakar pentafsir mimpi, dan dia ada kitab tajuk dia Tafsir Mimpi. Imam Ibn Sirin ni perangai dia bercanggah dengan Hasan Basri. Imam Ibn Sirin rahimahullah, dia ni suka ketawa, suka bergurau, dan orang masuk mengaji kat dia, berjumpa dengan dia tak akan keluar, mereka akan gelak lalu dengan dia. Tadi riau lalu dengan dia, ini gelak lalu dengan dia. Dan disebutkan dalam sebagian kitab seperti kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, ataupun kitab satu lagi nama Awariful Ma'arif, lebih kurang tu disebutkan bahawa kana yadhaku bin nahar wa yabki bil lail. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala ini ketawa di siang hari, menangis di malam hari. Maksudnya ketika dia jumpa orang ramai dia suka bergurau, tetapi ketika dia bersendirian di tengah malam dia suka beribadat kepada Allah. Ketika dia solat tahajud, ketika dia qiyamul lail, ketika dia menyendiri duduk seorang-seorang daripada tak berjumpa dengan orang ramai, ketika itu dia akan menangis di tempat sujudnya, di tempat ibadat dia. Jadi sewaktu dia jumpa orang dia melawak, sewaktu dia bersendirian dia bersama Allah Ta'ala, sehingga dia begitu tinggi dalam ibadahnya sehingga dia menangis dalam munajat dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di tengah malam atau di waktu qiyamul lail. Itu salah seorang ulama yang terkenal yang sezaman dengan Imam Hasan Basri rahimahullah, bahkan ada hubungan kekeluargaan dengan Imam Hasan Basri rahimahullah, nama dia Imam Ibn Sirin rahimahullah. Dan diceritakan Imam Malik rahimahullah bermimpi berjumpa dengan malakul maut. Malakul maut ni menjelma jadi macam manusia, habang kat Imam Malik. Imam Malik kata, "Kamu siapa?" "Saya malaikat maut yang bertugas mengambil nyawa orang." Bila Imam Malik berjumpa malakul maut, Imam Malik pun tanyalah malaikat maut, "Wahai malaikat,
yang bertugas mengambil nyawa orang bila saya nak mati. Maka malaikat maut pun tunjuk ke Imam Malik 5 jari. 5. Lalu Imam Malik pun jaga. Bila Imam Malik terjaga, Imam Malik susah hati. Pasal nak mati lagi 5, mungkin 5 jam, mungkin 5 hari. Tak lama dah nak mati ni. Tapi tak tahu 5 apa. Mungkin 5 bulan lagi, lambat sikit. 5 tahun lagi lambat, 50 tahun lagi lambat. Jadi tak faham apakah yang dimaksudkan dengan 5 yang dia perolehi dalam mimpinya itu. Kemudian dia bertanya kepada pentafsir mimpi. Kalau tak silap yang tafsir mimpi itu ialah Imam Ibn Sirin. Lalu Imam menjawab, maksud 5 itu adalah 5 perkara yang terdapat di akhir surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Ayat terakhir dalam surah Luqman, ayat 34 surah Luqman, juzuk yang ke-21, muka surat 414. Sebelum masuk surah As-Sajdah. Surah Luqman ni kembang surah Sajdah. Senang nak kena tahu. Lepas surah Luqman terus surah Sajdah yang dibaca pagi Jumaat tu. Dalam ayat ni ada 5 perkara yang disebutkan. Yang pertama, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu di sisinya ilmu tentang hari kiamat. Hari kiamat nak berlaku bila, hanya Allah yang maha mengetahui. Kita jangan duk pandai-pandai pergi duk teka, duk agak, duk pergi habang ke orang. Saya rasa kiamat ni perasaan tahun depan ni. Dah ni 2024 lah. Rasa kiamat 2025, pergi duk berhabang ke orang. Jangan. Itu bukan ilmu kita. Rasulullah SAW pun, malaikat Jibril tanya, matas sa'ah, bila kiamat berlaku? Jawab oleh Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang bertanya. Saya pun tak tahu, hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi perkara ghaib yang bukan ilmu kita, jangan duk bersembang. Akan bawa fitnah dalam masyarakat. Pergi duk abang tarikh sekian. Kalau kita buat tanda-tanda kiamat, silakan. Tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar, tanda kiamat sederhana, abang korang sekian. Tapi nak menentukan bilakah tarikh tepat nak berlaku kiamat, yang itu hanya Allah yang maha mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, menurunkan hujan. Bila hujan nak turun, pukul 12 lagi hujan turun, pukul 4 petang tak ni hujan turun, kita tak tahu. Kita hanya meramal. Tu pun ramalan kaji cuaca, kadang betul kadang tak betul. Ramalan kaji cuaca kata ribut petir di beberapa tempat, hujan di sekian tempat, panas sekian tempat. Itu ramalan yang bukan 100% tepat. Kadang betul 90%, kadang betul kadang tak betul. Macam bomba hujan, tekoh dia jampi tak mau jadi hujan turun, jadi tekoh lencur dengan tutup bomba kali. Nak lawan bola panggil bomba hujan. Pergi jampi tengah stadium supaya hujan tak turun pasal nak main bola. Tak tahu tengah duduk jampi turun, habis dengan pemain bola dengan padang kan bomba hujan lencun. Awak nak kena hujan untuk rumah, tak payah dah, hambus tak pi. Jadi yang kedua,
hujan turun. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, Allah yang mengetahui apa yang ada dalam kandungan seorang ibu, sama ada anak lelaki atau anak perempuan. Lah ni orang boleh tahu dengan alat, Allah izin bagi tahu. Tu pun kan betul kan tak betul. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, tidak ada siapa yang mengetahui apakah yang dia boleh buat besok hari. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tidak ada seseorang yang mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Jadi ayat ni bagi tahu 5 perkara hanya Allah yang tahu. Yang kelima iaitu mati bila. Jadi soalan tu terjawab. Bila saya nak mati? 5. Maksudnya 5 benda manusia tak boleh tahu, hanya Allah yang tahu. Yang kelima, mati bila, tak ada nak abang. Tarikh bila, jam berapa, pukul berapa. Melainkan adalah orang-orang tertentu yang Allah bagi tanda-tanda kematian dia tahu. Dan dia bersedia untuk mati. Orang yang Allah izin sedemikian. Imam Ghazali nak mati tahu. Guru saya almarhum nak mati tahu. Guru Quran di Mesir Syekh Mustafa nak mati tahu. Abang kat menantu dia, awak main berjubah putih pagi ni, ayah nak pakai jubah putih. Nanti dia kata, buat apa pakai jubah putih, tak nak pakai semua hidup. Semua hidup pakai coklat hitam, coklat hitam. Hari dia nak mati, menantu dia pagi, dia hebatkan menantu dia, pi ambil jubah putih nak pakai hari ni. Menantu dia pun bagi pakai jubah putih, mas pi ke dapur buat kopi untuk dia sarapan pagi. Mai tengok dah menghadap kiblat, pakai jubah putih, unjuk kaki belah kiblat, tidur menghadap kiblat, meninggal dunia. Tahu sebab dia 24 jam dengan Quran. Kehidupan dia Quran qiraat, Quran qiraat, Quran qiraat. Tiap-tiap hari dia ngaji Quran, sebelum subuh balik lohor. Lepas tu rehat, lepas asar orang mengaji lagi, malam orang mengaji. Itulah kehidupan dia setiap hari sepanjang tu semua hidup. Dia ingat Quran serupa kita ingat Fatihah. Tanya baca tahun mana pun dia boleh tengok. Jadi dia main masjid Sayyidina Husin, mata tak apa nampak, kelabu, nak kena tengok situ, kena tak ke tu. Satu masa dia tanya, ada ni nak balik lepas lohor dia main daripada sebelum tahajud. Waktu tahajud sebelum subuh balik lohor tiap-tiap hari ngajak Quran. Satu masa kawan hak main ambil dan hantar naik motor tu, tak ada saya pergi mengaji kat dia sekali. Dia kata kat saya, hang boleh tolong hantar aku balik rumah. Awak driver ada buat motor tak main ke ni, cuti pergi mana tu, rumah tak mana, tak jauh mana. Lepas tu tak apa, saya tolong. Dia buta tak apa nampak, bukan buta terus, buta jenis kelabu mata, kalau nak tengok kena tak aku tu. Rabu dia panggil rabu, nampak rabu ayam ke apa, tak nampak. Saya pun bawa dia pegang dia, walaupun dia tak nampak, tapi kaki dia bila dia melangkah, tak mana lopak dia tak masuk. Dia boleh elakkan kaki dia bila masuk lopak. Sampai tengah jalan dia sigung saya, pelantin belah kanan. Saya pun heran, apa tok guru ni sigung aku bukan buat salah apa pun. Kita nak tolong dia pergi hantar, tapi dia sigung kita bagi lari ke tepi jalan. Lepas tu dia pun kembang badan dia dengan saya. Rupanya ada motor laju macam peluru daripada belakang nak lalu tu. Dia tahu dah. Dia tahu dah kata motor tu main. Kita tak dengar apa, dia tahu. Akhirnya motor tu zoom, lepas baru dia jalan macam biasa balik dengan kita. Sampai hantar di rumah dia. Kawan saya lagi hebat. Kawan saya dia bawa kereta. Guru ni nak pergi tak mana, dia bawa.
Sampai tengah jalan duk Tebur Raya, dia tengok minyak kereta dah pun habis. Tapi dia bawa minyak spare siap abu belakang. Minyak habis tengah jalan. Dia tengok meter dah tak ada, tulisan pun dah tahu dah habis. Tapi dia tak mau berhenti nak tengok. Bawa Tok Guru ni nak jadi guna. Boleh bawa kereta sampai habis. Sampai rumah hantar. Tok Guru turun, mampus terus kereta dia. Minyak kering tengah jalan ni. Keluar ambil minyak lentung boleh. Ni hafiz Quran yang melahirkan banyak satu dunia pergi mengaji ke dia. Tak minta duit, tak ambil duit, mengajar ikhlas tu nak mati tahu. Jadi ada orang tertentu yang Allah Ta'ala izin nak mati boleh tahu, kerana amalan mereka, hubungan dengan Allah Ta'ala mereka tinggi. Syekh Sya'rawi rahimahullah nak mati tahu, sebelum mati suruh korek kubur dia siap-siap. Kemudian dia mati, orang pergi makanan dia tak mau makan, dia kata aku nak mati tengah puasa. Dia mati dalam keadaan sedang berpuasa, puasa sunat. Hari Rabu dia meninggal. Dan ada kelebihan mati tengah puasa, kata dalam hadis dalam kitab Targhib wa Tarhib ada dalam bab puasa. Panjang hari ni, kita berhenti tangan dulu, insya-Allah kita sambung besok dalam tajuk muka surat 140 berapa tadi, insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. ولك بنعمتي علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. ولك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.